Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Abang Nik Raya spesial Cikgu Nik. Pada video sebelumnya saya dah share tentang beberapa manfaat aloe vera gel, iaitu untuk membersihkan especially kita punya usus. Yang kedua, protect kita punya usus. Dan yang ketiga, untuk mengekalkan orang kata keremajaan lah kan. Okay, so hari ni saya tambah sedikit lagi sebab apabila usus dah cantik tau, usus dah cantik, dah bersih, dah bagus lah. Tapi satu benda lagi yang kita perlu alert perlu jaga adalah kita punya piping tau. Piping kita, tahu tak piping kita? Sebab piping kita lah yang bawa segala nutrien kepada seluruh badan kita. Piping kita ni apa dia tau? Salur darah kita. So salur darah kita pun kita perlu jaga. So hari ni saya nak tunjuk demo. Okey, macam mana kita nak detox, macam mana kita nak bersihkan kita punya salur darah kita. Alright. So anggapkan ini adalah kita punya salur darah kita. Ni salur darah kita. Lepas tu saya isikan dengan air panas. Okey. So orang tanya kenapa kena isi air panas? Air biasa tak boleh ke? Boleh air biasa pun, tapi lambatlah kena tunggu. Besok baru siap kita punya demo ni rakaman saya. Okey, sebenarnya kita isi air panas tu pasal memang dah lumrah badan kita Allah jadikan dalam keadaan yang panas darahnya panas. Sebab itulah kita dipanggil mamalia berdarah panas. Okey. Tu yang kita bayar itu. Okey, apa yang saya nak share ni, anggapkan ini salur darah kita. Okey, and then saya ambil ni gabus. Gabus pun dia, kadang-kadang orang panggil polystyrene pun dia kan. Okey, so benda ni molekul nitrogen dia lebih kurang sama lah. Macam contoh kita punya kolesterol susah nak hancur. Jadi benda ni kalau kita tanam dalam tanah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun dia susah nak hadap, nak hancur lah benda ni. Melainkan kita tuang petrol, kita taruh je petrol dekat sini baru dia hancur. Tapi takkan kita nak minum petrol kan. Alright, so saya ada satu produk yang tak payah minum petrol lah. Okey, iaitu adalah Arctic Sea. So hari ni saya nak share macam mana Arctic Sea bertindak di dalam salur darah kita. Alright. Okey, so kita anggapkan ini adalah lemak-lemak lah, kolesterol yang datangnya daripada pemakanan kita lah. Yang seharian kita makan ayam, kita makan daging, kita makan roti canai everyday. So lama-lama kita punya salur darah, nampak dia akan menjadi akibat ni dah menempel dekat salur darah, dia akan membuatkan salur darah kita menjadi semakin sempit tau. Menyebabkan sempit. So bila kita sebenarnya ni kolesterol ni dia menyebabkan semakin sempit. So macam mana kita nak bersihkan dia? Dengan menggunakan Arctic Sea. Satu produk ni Arctic Sea. So saya ambil contoh macam ni. Okey, kita cucuk ini Arctic Sea. Lepas tu kita picit di sini. Picit saja, picit kan. Tadi boleh bawa dekat sikit nak tunjuk ni sebelum. Ini polystyrene. Okey. Okey, ini polystyrene yang ada dalam tu kan, besar lagi. Saya dah picit-picit. Okey, lepas ni nanti saya tunjukkan dia punya result dia kan. Okey. So saya explain sikit macam mana dia bekerja. Okey. Dia macam ni tau tuan-puan Okey, sebenarnya kita lahir salur darah kita cantik tau. Okey, borak macam ni, cantik salur darah kita. Tapi akibat daripada macam-macam kita makan, dia akan membentuk satu lapisan dekat salur darah kita. Yang kita panggil dia kolesterol. Senang faham kolesterol. Biasanya orang kampung kita kalau sebut kolesterol tu dia tahu lah. Yang melekat dekat dinding menyebabkan kita punya salur darah tu menjadi semakin sempit. Okey. So apa yang berlaku kalau dia dah menempel dekat sini buat salur darah makin sempit, apa yang akan berlaku? Yang pertama, dia akan menyebabkan high pressure. Itu yang panggil tekanan darah tinggi. Nak lalu sempit, nak lalu tak boleh, sempit akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Satu. Yang kedua, dia akan membebankan kita punya jantung. Sebab biasa Muslim kita tahu jantung ini tugas dia apa tahu? Tugas untuk mengepam darah, pump untuk menghantar darah ke seluruh anggota badan. Biasa kan, jantung pump, satu kali pump, penuh darah naik sampai ke kepala darah kan. Tapi sebab salur darah kita sempit, jantung tadi terpaksa pump 2 kali.
2 kali, pam 2 kali baru sampai kat leher. Pam 3 kali baru sampai ke kepala. Kalau biasa normal dia pam, pum, 1 kali dia pam, penuh darah naik sampai ke kepala. Ya, akibat saluran kita sempit, jantung terpaksa kerja lebih. Dia kena pam 1 kali sampai sini, 2 kali sampai sini, 3 kali baru sampai ke seluruh anggota badan. Maksudnya dekat sini dia akan membebankan jantung. Jantung kerja lebih lah. Overload nanti. So kita bimbang jantung tu nanti kegagalan berfungsi. Yang itu akan menyebabkan orang panggil tiba-tiba pengsan, tiba-tiba meninggal macam tu kan. Sebab dah sempit, kalau ada satu je benda sangkut akan menyebabkan dia boleh jadi body stroke dan meninggal secara mengejut lah. Itu yang panggil meninggal secara mengejut tu. Kegagalan. Kadang-kadang akibat daripada tersumbat salur ataupun jantung tu terlampau kerja lebih, overload. Pump. Habis bateri kerja kuat pump. Yang tu kita nak elakkan. Kita tak minta tapi kita berusaha, berikhtiar untuk menjaga. Mati tu kerja Allah. Tapi kita berusaha menjaganya. Ikhtiar lah, insya-Allah. So apabila kita makan RTC tu, alright. Ni tengok. Mari sini balik. Datang dekat sini. Okey, tadi tuan pada tengok tadi ada gabus-gabus ni. So apabila saya dah picit RTC tadi, okey, nampak gabus yang tadi, polistrin yang ada dalam tadi, nampak dia dah cair, dah larut bersama kita punya ni lah, air ni. Dan inilah dia akan buang melalui kita punya najis lah. Nanti kita berak, dia akan buang sekali. Okey, itulah maksud saya. So saya detailkan lagi dalam bahasa kampung supaya tuan-puan lagi senang faham macam ni cara dia bekerja. Sebab omega 3 ni dia macam ni tau. Omega 3 ni dia 3 kaki lah. 3 kaki maksudnya kalau kita ajak lumba lari, kalah dia. Tapi kalau main gym, angkat besi, hebat dia. Olive oil omega 9 dia banyak kaki. Kalau kita suruh dia angkat besi, kalah dia. Tapi kalau kita ajak berlari, menang dia. Nampak? Okey. So apabila kedua-dua minyak ni yang terbaik di dunia ni, minyak yang terbaik di daratan adalah minyak zaitun, minyak terbaik di lautan adalah minyak ikan, digabungkan dalam satu soft gel, manfaatnya tuan-puan sangat bagus. Sangat baik. Dalam sains dipanggil lebih efisien. Sebab kalau kita nak cuci longkang, yang dah berlumut, kita mesti pakai water jet. Sembuh pakai water jet, baru habis lumut tercabut. Keruk dekat longkang habis tercabut. So sama juga kalau kita makan RTC ni. Okey, saya dah cakap tadi, olive oil ni dia lebih laju daripada omega 3. So minyak zaitun ni akan masuk dulu, dia akan longgarkan kolesterol yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dalam badan kita. Dia masuk, dia longgarkan kolesterol, diikuti di belakangnya oleh minyak ikan, iaitu omega 3 yang kuat tadi. Pegang, dia tarik. Untuk habis kolesterol. Itu kaedah dia bekerja. Maksudnya produk ini sangat bagus sebab ia adalah gabungan di antara minyak zaitun dan minyak ikan. Antara orang yang laju digabungkan dengan orang yang kuat bergabung. Okey. So hasilnya macam ni lah. Lebih cepatlah kalau kita amalkan ni, kita dapat orang kata manfaat lebih cepatlah dia membersihkan kita punya salur darah kita. So alhamdulillah kalau usus kita sudah dibersihkan dan dijaga, salur darah kita yang bawa nutrien ke seluruh badan pun dijaga. Okey, dengan mengamalkan 2 produk ini sahaja, insya-Allah kesihatan kita tu boleh maintain lah. Dan banyak lagi manfaat daripada olive oil dan fish oil ni. Bukan sekadar orang kata nak bersihkan salur darah aja, tak. Dia juga adalah, kita panggil dia anti keradangan. Sebab mostly kadang-kadang sendi ni kita, okey, dia akan menyebabkan radang. Contohnya kita angkat barang tersalah angkat, terkehir belakang. Terkehir belakang, sakit pinggang kita, biar lock, Kelantan panggil lock gitu, dia akan menyebabkan radang. Jadi dengan amalkan ini, dia akan mengelakkan orang kata risiko radang-radang sendi.
Macam tu, radang-radang sendi. Dan yang ketiga juga manfaat dia, dia boleh memberi kata manfaat pada otak, perkembangan otak. So dia sangat bagus dimakan oleh orang kata, bagi orang-orang yang nak cerdaskan IQ dia. Satu, nak cerdaskan IQ. Orang yang dah cerdas nak lagi cerdas. Lepas tu orang yang macam, yelah banyak kan yang orang kata yang sakit kan, macam sakit sindrom apa semua tu kan, yang apa ni, lambat sikit dia punya tu, boleh amalkan makan ni. InsyaAllah dia akan memberi kesan yang positif lah pada dia punya perkembangan minda dia, dengan amalkan RTC. So jangan ingat RTC hanya untuk cuci salur darah saja tau. Maksudnya ini produk boleh makan untuk seisi keluarga, untuk menjaga salur darah. Ayah-ayah kita, mak-mak kita boleh makan ni, amalkan ni. Yang kedua, boleh bagi dekat anak kita, makan supaya IQ dia bertambah cergas, IQ dia tinggi, senang ingat. Dan yang ketiganya, dia boleh menjaga daripada masalah sakit-sakit sendi. Nanti nak sembahyang sakit lutut, nak rukuk sakit kan. Amal ni insya-Allah kita tak akan ada masalah sakit-sakit sendi macam tu. Okey. So kalau cerita besok pun tak habis kan. So saya harap video yang saya share ni, video pendek yang saya share ni dapat memberi yang kata sedikit input lah, info kepada tuan-puan. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. So saya minta maaf. Semoga video ni dapat memberi manfaat pada tuan-puan di luar sana. Assalamualaikum.